Apakah yang anda faham tentang kelebihan dan kekurangan kad kredit? Okey. Penggunaan kad kredit semakin lazim pada masa sekarang. Sebagai pengguna adalah penting untuk kita sedar dan memahami kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan kad kredit. Kalau cikgu ni, cikgu tak sebut perkataan kekurangan ya. Bagi cikgu tak sesuai dengan keadaan. Kalau cikgu lebih nak sebut memahami kelebihan dan keburukan dalam menggunakan kad kredit ya. Itu lebih sesuai lah keburukan. Jadi ini kelebihan, ini keburukan. Jadi yang pertama kita tengok kelebihan. Pengguna kad kredit boleh menikmati sistem ganjaran. Okey, nampak ni sistem ganjaran yang cikgu cerita dulu diperbuat dalam bentuk mata kredit. Lebih banyak kita bayar melalui kad kredit, lebih banyak mata ganjaran kita dapat. Okey, dalam bentuk rebate tunai atau penebusan mata. Tebus mata untuk apa? Tebus mata untuk sebenarnya bila kita miliki kad kredit ni, kita boleh pergi laman web apa nama? Laman web online, laman web bank online, bank kad kredit tu lah. Dia akan apa? Dia akan persembahkan dia punya inilah apa nama? Hadiah untuk ditebuskan. Cikgu ingat ada dalam ni kot. Saat cikgu cari, cikgu rasa ada. Kita kena tengok cerita hak sebenar baru best. Saat cikgu pergi kat Maybank ada kot. Maybank. Jom kita tengok hak yang betul. Maybank. Bahasa Inggeris apa benda? Maybank ganjaran ni. Siapa tahu dalam bahasa Inggeris Maybank ganjaran, mata ganjaran ni. Trades point dia panggil trades point. Okey, ni ada ni. Okey, biar cikgu nak tunjuk hal sebenar supaya kamu tahu dunia yang kamu akan tempuhi ni macam mana. Okey, boleh nampak ni. Kamu boleh buka sendiri Kamu type Maybank, kamu type trades point Maybank ni Maybank punya. Holiong Bank pun ada dia punya kad kredit masing-masing lah. Public Bank, M Bank, Bank Rakyat, semua ada dia punya mata kredit ni trades point. Jadi kat sinilah kita boleh tengok dia bagi hadiah apa. Okey. How to redeem trades redemption. Kita macam mana nak tengok hadiah tu? Trade redemption. Click here to view trades on the spot. Trades on the spot. Try ni. Benda ni. Kamu tak nampak sekejap cikgu ubah. Lepas klik benda tu, dia beralih ke satu dimensi baru. Ini boleh nampak ni. Nampak ni apa benda ni. Okey, inilah dia, nampak. Kalau kamu dah terkumpul 58,000 trades points, kamu akan dapat tukarkan kepada
Alahai, hanya RM1 je. RM100 dah dapat sebiji burger ni je. Aduh. Okey. RM32,000. RM50 je. Apui. Okey. Ni dia ada mata point dia lah ni semua ni. Tengok. Kalau kamu berjaya kumpul 144,000 mata ganjaran, kamu akan Boleh claim. boleh claim apa nama ni? Avengers. Alah. RM1 ni ya. Maknanya kamu kena belanja 144,000 sebelum boleh dapat shilling ni. Aduh, apa ke benda lah. Aduh. Tengok wireless mouse ni. Kamu kena kumpul 15,000 baru dapat lah. Shopee pun ada. Shopee pun ada dan murah lagi. Senang, tak payah tunggu. Maknanya kamu kena belanja sehingga 15,000. RM15,000 baru dapat 15,000 points. Kan? Lepas tu boleh tukar dengan apa 15,000 points ni? Alah, wireless mouse saja. Yang mana dalam Shopee baru. Kita tak perlu bawa keluar 15,000. Baru bawa keluar berapa? RM15 je. Dapat dah mouse ni. Cikgu ni punya bicara boleh bankrupt. Apa? Bank. Mesti 3-4 tahun kemudian mereka berasa hairan. Kenapa penggang kad kredit dah berkurang? Rupanya cikgu cerita macam tu. Semua orang tak nak ambil. Tu dia cantiknya payung ni cantik 20,000. Uish. 20,000 dapat payung. Beli kat Shopee je. Kamu nak tunggu ke sampai cukup 20,000 ni? Kan? Dok. Takkan nak tunggu. Dalam setahun kamu belanja kata berapa? RM1,000 RM1,000 kamu dapat baru 1,000 mata points. Kamu kena tunggu sampai berapa puluh tahun baru dapat 20,000 ni. 20 tahun. 20 tahun kamu belanja, kamu baru dapat satu payung. Ya ampun. Cikgu rasa kaedah ni sesuai untuk siapa ni? Points ni. Sesuai untuk menteri-menteri. Sesuai untuk businessman, VVIP. Yang mana mereka duk tukar beg ni hari-hari. Mereka beli itu dan ini hari-hari. Orang kaya ni hidup dia hari-hari beli benda baru. Hari-hari. Faham tak? Hari-hari. Kita 10 tahun sekali. Kan? 10 tahun sekali. Baju setahun sekali. Paling kurang. Tapi lo ni tengok semua orang dah tak mampu. Mereka akan guna baju raya lama dulu. Tapi mereka tambah aksesori sikit. Bagi nak nampak macam baru. Bagi orang tak perasan. 5 tahun punya baju raya, mereka modify lah sikit. Pasang bunga sana, pasang bunga sini. Jadi siapa nak perasan dah. Tapi orang yang kaya, okey, gedung di lautan, kapal di daratan, mereka tak tunggu hari raya. Hari-hari hari raya. Boleh faham tak? Hari-hari hari raya. Okey Tengok dapat beg sekolah. Beg Superman dulu. Itulah beg Superman pula tu. Malu nak bawa pergi sekolah pakai beg Superman ni. Aduh. Apa lagi dapatnya ni? Tablet sleeve. Ingatkan dapat tablet, rupanya dapat sarung. Nampak sleeve ni, sarung. Aduh. Jadi biar kamu tengok lah kan hak real macam mana. Itulah dia realnya.
Ha. Okey. Kita kembali ke mana? Ke kamera Okey. Itulah dia. Jadi sebenarnya kelebihan ni dia bukan kelebihan juga pun sebenarnya bagi cikgu lah. Cikgu ajak songsang sikit Ini kelebihan bagi mereka sebenarnya. Kelebihan bagi bank tu. Sebab akan dapat kita kena belanja dengan banyak sebelum dapat ganjaran mata untuk kita yang sikit. Dapat tukar pun sikit. Boleh faham tidak? Jadi kelebihan ni kena padam ni. Kalau cikgu padam ni kad kredit ni. Kelebihan kad kredit, cikgu tambah sini, kepada pihak bank. Okey Jadi sebenarnya diumpan lah maksudnya. Senang sebut begitu. Biar jelas. Diumpan. Okey. Dengan kelebihan kad kredit ni supaya kamu miliki kad kredit. Okey, supaya berhutang ni. Jadi bank dapat kelebihan tu, keburukan tu kamu dapat. Ni. Nampak tak? Seronok dapat beg Superman yang kecil tu. Akibatnya dibebankan dengan cas-cas seperti yuran tahunan, cas kewangan faedah, cas faedah pendahuluan, wang tunai dan cas bayaran lewat. Berapa jenis cas dah. Okey Banyak yang berhutang. Ya. Cikgu nak tanya tu. Ya. Kan ada yang sistem apa tu? Kena macam cabutan betul. Kalau nak draw mesti kena letak berapa duit. Kalau nak draw mesti letak berapa duit. Kan Cabutan betul. Macam penyertaan lah. Oleh nak bank. Nak join mesti Nak join mesti macam mana? Dia punya kaedah. Macam mana nak kata? Maksudnya bagi sebahagian duit dulu ke? Bagi sebahagian duit dulu. Bagi duit dulu. Lepas tu baru boleh. Kalau ikut begitu adalah haram, tak boleh. Dia judi tu. Judi. Judi tak boleh. Haram. Itulah haram. Tak boleh. Kenapa? Kamu baru nak buat? Dah. Tak boleh, haram. Maksudnya bila bagi duit, pertandingan yang kita bagi duit, kemudian dibina hadiah daripada duit yang dikumpulkan itu oleh peserta, dijadikan hadiah, itu adalah judi, haram, tak boleh. Tu kiranya macam dalam rancangan TV Maharaja Lawak Mega semua tu judi lah. Maharaja Lawak Mega tidak judi sebab yang peserta Maharaja Lawak Mega tu depa masuk pertandingan tu, depa tak bayar duit. Boleh faham? Faham. Depa bayar dengan kemahiran depa, kemahiran buat lawak. Kamu boleh masuk pertandingan ni. Tapi kena pandai buat lawak dulu Buatkan semua cuba try buat semua pelajar dalam kelas kamu gelak tengok. Cikgu, kalau macam ni kira judi tak? Macam kan contoh tengok bola kan. Ya. Lepas tu kalau tim tu menang kena belanja kawan tu TI ke. Itu tidak. Dah. Tidak. Itu maksudnya kamu maksudnya kalau nak jadikan sebagai bukan judi, ada cara dia. Cara dia kena ada satu atau dua orang yang sponsor. Bukanlah yang jadi judi ni bila tak ada sponsor, tetapi dikumpulkan duit daripada setiap orang. Contohnya ada 5 orang kekawan kan. Jadi kita bertaruh. Lah ni mai seorang RM10 kita kata. Seorang kena berkulak RM10. Kemudian pilih siapa akan menang. MU ke MI ke yang akan menang bola sepak. Apa benda MI tu kita tak tahu. Jadi tengok MI menang. Jadi ada dua orang yang bertaruh atas MI daripada 5 dapat duit tu. Itulah haram. Itulah judi.
Jadi tak boleh kan. Dulu cikgu pernah ada handle satu pertandingan lah. Satu pertandingan yang dibuat dan dihantar pertandingan tu ke sekolah-sekolah. Jadi pertandingan tu cikgu pelik kenapa dia minta begitu tinggi yuran. Yuran dia begitu tinggi. Ini pertandingan ni daripada bukan kerajaan lah, daripada NGO mana-mana tak tahu. Daripada satu-satu syarikat. Jadi cikgu pun telefon lah syarikat tu kan. Cikgu telefon syarikat tu. Jadi dia punya SU dia angkat, setiausaha dia angkat. Jadi cikgu pun sembang dengan dia punya SU dia lah. Tapi SU dia cakap dia pun tak tahu. Dia kata hak ni yang urus semua ni dia punya manager dia. Jadi tak apalah, cikgu suruh SU dia sambung ke manager dia. Jadi dia pun sambung. Cikgu pun sembang dengan toke dia lah kata kan, toke syarikat. Lepas tu cikgu tanya mudah aja. Cikgu tanya semua duit yang daripada yuran pertandingan ni semua dapat ni dia guna untuk buat hadiah ke? Tu cikgu tanya gitu. Dia guna semua duit yuran ni untuk semuanya atau sebahagiannya untuk sediakan hadiah ke? Waktu manager tu terus letak telefon. Kalau kamu faham apa maksudnya. Maknanya sebab hadiah yang ditawarkan adalah sangat tinggi, kamu tahu. Wang ringgit, harga RM500, RM1000, RM2000, RM3000 sampai RM5000. Tu cikgu pelik tu, dia dapat mana kan duit banyak-banyak nak dijadikan hadiah. Lepas tu RM5000 tu pula akan diberi kepada 5 pemenang utama. Macam tu. Wah, mewah. Mewah tu. Darab RM5000 darab 5 pemenang utama. Lepas tu 10 pemenang kedua akan dapat RM3000. Wish, kalau darab tu semua sampai ada 5 jenis pemenang, kamu rasa syarikat tu nak sangat ke bagi banyak-banyak macam tu bila buat pertandingan? Tu cikgu mula syok. Apa ni kutip yuran tinggi. Lepas tu depa akan kutip peserta akan ramai lah kan. Beribu-ribu peserta masuk. Katakan 1000 masuk. Jadi boleh cover semua semua penyediaan hadiah tu. Termasuklah ada lebihan untuk syarikat tu sendiri. Kamu boleh faham? Jadi maknanya judi ialah menggunakan duit peserta untuk dijadikan hadiah. Tak boleh. Itulah judi. Jadi cikgu pun tolak kata ini haram. Pertandingan ni sorry, saya tak mau masuk dan tak mau bawa budak masuk. Gitulah. Jadi hati-hatilah. Hati-hati. Kecil-kecil tu. Saya nak main tu. Apa dia? Kecil-kecil tu. Kecil-kecil tu tak payah cerita lah kan. Cikgu pun judi juga dulu. Cikgu pun judi juga dulu masa kecil. Kamu tahu judi yang paling semua budak kena? Yalah tu hak yang mesin hak bubur dua kupang tu. Lepas tu pusing. Pula tu orang. Tu judi. Sebab dia bagi duit dulu kan. Dia bagi duit dulu, lepas tu bertaruh nak dapat apa benda yang bila kita pusing tu kan. Dia akan keluar apa benda tu. Tu bertaruh tu. Pakai duit. Tak boleh. Bila bertaruh pakai duit, walaupun duit tu cuma bernilai 10 sen, 20 sen. Tapi pasal kaedah itu Allah telah wartakan, telah istiharkan sebagai haram, maka haram. Tapi pasal kita budak, ya. Nak tanya tu. Ya, banyak betul soalan. Judi soalan kau dah. Ya. Ni contoh Ya. Contoh saya dengan adik saya main game. Ya. Kami lawan 2 orang kan.
Oh, cikgu tahu dah. Mesti kamu letak duit. Kalau menang tu dapat duit. Awal-awal tu orang keluar duit. Lepas Ha. tu siapa yang menang dapat semua duit. Tu kira judi kau je. Oh, judi. Apa Jai? Contoh. Judi. Contoh Cikgu, tu cikgu. maksudnya. Ya. Saya lagi rare tu. Apa dia? Lagi rare. Gira. Main, Oh, ya. Ha. main bola. Ha. Main bola. Ada. Tak duit RM2. Oh, tak. Dia tu tak boleh. Bertaruh. Bila bertaruh judi, tak boleh. Habis Saya tu Dulu- tak boleh kau je. Dulu lah ego dulu. dulu. Tapi Elok macam mana nak buat supaya dia tak judi? Supaya selamat kita punya akhirat. Macam mana nak buat? Kita masih boleh dapat hadiah apa semua tu. Kena ada sponsor lah. Kena ada satu orang sponsor. Yang mana orang yang sponsor tu dia sama ada dia ikut main atau tak ikut main boleh. Saya rasa dua-dua boleh. Tapi daripada dia seorang je. Dia seorang atau dua orang. Oh, Bukan kumpul duit daripada semua pemain, tak boleh. faham. Sebab dulu cikgu pernah jadi sponsor tau. Cikgu pernah ini dia contoh betul lah ni. Cikgu dulu pasal nak elokkan jadi kawan cikgu masa cikgu ajak kat Sarawak. Lepas kami cuti sekolah, kami duk suka pi mana tau? Kami suka pi main bowling dengan memanah dekat atas supermarket tu. Jadi untuk masa main bowling dan memanah ada 2-3 orang kawan cikgu ni dia bukan Islam. Okey, jadi yang lain pun kawan cikgu hak lain ada yang Islam. Jadi Islam tapak bukan Islam lah, senang. Adalah kami 5-6 orang. Jadi tercetuslah satu idea kawan cikgu ni yang bukan Islam untuk buat pertandingan. Di pertandingan dia siapa menang yang lain kena belanja KFC. Kan? Boleh ke? Tak boleh. Walaupun bukan duit, dikira tak boleh jugalah. Jadi kira KFC tu jadi macam duit kira judi Jadi pasal cikgu yang tahu benda ni, cikgu segera ambil alih. Cikgu cakap je ni. Cikgu macam ni. Siapa yang menang tak payah yang kalah keluarkan duit dan bagi dekat yang menang tu, tak payah. Cikgu cakap siapa yang menang, cikgu sendiri akan satu orang cikgu yang akan keluarkan duit. Yang sponsor KFC. Gitulah. Siapa menang dapat 2 ketui. Siapa yang tak menang dapat seketui. Cikgu sponsor seketui je. Nak lebih duit gaji sendirilah. Macam tu. Nampak? Jadi depa pun seronok ada sponsor. Cikgu sponsor, depa seronok. Jadi selamatlah agama cikgu. Dan kawan cikgu hak lain yang Islam lah kan. Gitu boleh. Oh, Tapi yalah, kalau kamu tak mampu, janganlah sponsor mahal-mahal. Hadiah bodoh cukup lah. Kan? Ayak sirap sebungkus ke cukup lah. Tak payah KFC. Okey level kamu ni ayak sirap lah. Siapa menang ayak sirap sebungkus. Harga berapa? 7 rupang ambil. Okey lah tu. Okey, atau ayak kosong. Ayak kosong kowe. Wih, canggih tu. Ayak kosong kowe. Kowe tu bertapis. Wih, mahal mesin tu. Okey boleh dapat idea ni. Itulah dia. dapat. Okey, jadi jaga agama. Jaga agama, Allah tambah lagi kekayaan. Tu orang tak tahu. Rahsia aku tu. Bukan rahsia sebenarnya, Allah dah bagi tahu banyak kali. Tapi kita pun tak berasa yakin pada agama yang Allah bagi kat kita. Itu duk berasa yakin dengan kaedah-kaedah makhluk-makhluk dunia. Jangan. Dah jelas dah. Judi tu apa?
Okey. Faham, faham. Lepas ni jangan tak bertanding. Tak ada masalah. Tak bertanding. Tapi bertanding kemahiran boleh lah. Bertanding kemahiran lah. Tapi kena sediakan sponsor lah. Okey, sponsor tak boleh kutip daripada setiap orang untuk dijadikan hadiah, tak boleh. Okey, mesti semua bila minta je apa ni sponsor, semua orang duduk diam. Tak boleh jadi sponsor. Okey. Atau boleh tukar-tukar. Maksudnya ada 5 kengkawan. Jadi yang sponsor pada hari ni kawan yang pertama. Macam tu. Selang-seli tu. Selang-seli. Esok kawan yang kedua pula sponsor. Kalau ikutkan bagi purata balik selama 5 kawan 5 hari, takkah macam semua orang dapat juga balik lah sekali. Okey lah tu. Jadi taklah jadi judi. Kan? Cara menguruskan. Jadi kamu bayang pihak bank juga macam tu lah pihak bank. Jadi bahagian yang Islam dengan bahagian yang konvensional, dia akan, yang bahagian Islam ni fikirkan macam mana supaya duit ni dia tak jadi haram tapi jadi halal. Dengan cara yang betul lah, dengan cara yang halal, bukan buat trik ya. Begitu okay. Okeylah, itu ustaz pegawai bank tahulah lebih lanjut. Cikgu bukan pegawai bank, cikgu pegawai fizik Okey. Nak tanya apa lagi? Sekarang ni tak ada aku. Tak ada. Okey, beres, bagus. Okey. Kita sambung. Ni habis pukul apa kelas? Kelas ni 3 waktu kan? Sampai habis tu 2.10 Okey, tak apa. Kita boleh sembang. Sampai habis tu sempat kot untuk habis semua ni. Sampai mana tadi? Ni okey, kelebihan kad kredit kononnya. Nampak cikgu letak perkataan kononnya. Kelebihan kad kredit kononnya. Macam tu lah. Macam perli je. Memang perli. Kononnya tak perlu bawa tunai yang banyak kan. Di poket tak kembung. Orang tak dapat nak pau kan. Main-main nak pau. Tengok tak ada duit cash, ada kad saja kan. Jadi alamak, dia pun patah semangat tak jadi nak pau Ada orang dia pau. Orang tu pun tunjuklah dia tak ada cash, dia ada kad je. Lepas tu orang tu suruh dia pergi bank juga. Pergi bank dia pun ikut kat belakang. Suruh pergi ambil duit, cucuk duit. Bijak. Okey Tapi kamu tahu bila dia ada satu kaedah pihak bank sediakan, kalau untuk atasi orang pau orang nak pau duit kan, suruh kita pergi bank cucuk kad kan. Dia ada cara dia. Cara dia. Macam ni cara dia. Kamu kena tahu ni sebab apa-apa saja orang boleh acukan pistol di belakang badan kamu Jadi cikgu biasa kena Cikgu tak biasa kena tapi kawan cikgu biasa kena. Masa kami cikgu belajar dekat bahaya. Masa cikgu belajar kat matrikulasi, ada seorang kawan cikgu. Jadi kamu tahulah kan budak-budak universiti ni, budak-budak college, dia setiap sem akan dapat duit beasiswa apa semua tu lah. Kan? Kalau dapat, siapa yang dapat ni lah beasiswa kan. Jadi budak yang dapat beasiswa, termasuklah cikgu juga, akan dibagi satu kad tau. Satu kad. Mana kad cikgu? Duduk tak mana lah. Kad yang banyak-banyak tak apalah. Ni kira kad lah. Okay. Dia bagi kad lah. Kad ni lah kad ATM boleh pergi cucuk duit Dia pihak beasiswa takkan bagi terus banyak-banyak macam tu. Dia akan bagi 1 bulan 6 bulan 6 bulan sekali dia bagi Dia bagi dalam dia bagi masa tu dalam 1,500 kot. 1,500 Dia kawan cikgu ni seronok pegang kad kan. Dia pun pergi bank. Tapi malangnya ada satu orang pau dia di tengah jalan. Dan dia
Macam biasa dia cakap, tak ada cash. Cash tak ada, saya budak-budak, saya miskin. Lepas tu orang tu tengok, ada kad. Jadi mampus kad tu. Disuruhnya tu, kawan cikgu tu, dia bawa pi bank, dia suruh pi ambil duit dalam bank tu. Jadi dia pun pi ambil duit. Terpaksa dah pisau ke pistol tak tahu. Pisau dia letak belakang badan dia. Jadi dia pun terpaksa tekan tek, habis 1,500 semua. Tarik keluar habis semua. Yang sepatutnya 1,500 guna untuk 6 bulan namanya untuk makan-makan habis untuk belajar. Masuk kat matrik dulu habis. Lepas tu balik mai buat laporan. Lepas tu barulah kawan cikgu tu tahu termasuk cikgu pun dan kami yang lain. Rupanya pihak bank ada buat satu kaedah. Kalau kita Kena macam tu. Kena macam tu, kita diugut untuk bawa keluar duit. Dia ada cara dia ialah cikgu tunjuk tulis kat internet ada cara ni. Kita tengok. Saya ada baca dekat artikel dia kata isi nombor PIN terbalik. Betul lah tu. Isi nombor PIN terbalik Okay. lah. Jadi tak tunjuk lah, kamu dah tahu betul lah. Itu cara dia isi nombor PIN terbalik. Biasanya nombor PIN contoh 1, 2, 3, 4, 5. Contoh lah 6. Kita terbalik 6, 5, 4, 3, 2, 1. Automatik dia cam. Itu dia jadi point tu. Lepas tu dia jadi apa? Automatik komputer tu faham. Ini adalah kod SOS emergency. Dia terus akan call polis. Dan polis tu terus dia bagi koordinat nombor nombor mesin tu berada. Nombor ATM tu. Jadi polis memang ada semua peta ATM tu. Terus polis mai zoom. Selaju kilat. Tak adalah selaju kilat, kurang sikit pada kilat. Dan sudah terpinga-pinga terpinga-pinga orang yang ni. Orang yang Cikgu. Itulah. Cikgu. Dapat bijak. Kena nombor PIN kalau isi dari depan dengan belakang sama. Kalau tak silap cikgu, pihak bank dia buat setting supaya kita tak boleh isi sama depan dengan belakang. Contohnya 3, 2, 1, 2, 3 kan? Betul tak? Ya. 3, 2, 1, 2, 3. Sudah. Sama. Jadi pusing kod depan ke belakang pun sama, pusing belakang ke depan pun sama. Jadi kau tak silap haru biru macam ni. Jadi tunggu polis tak main-main. Terpaksa lah berkulak silat sendiri belasah ke nu. Okey. Jadi kamu hati-hatilah, ni banyak kes ni depa tak peduli, tak ada kes, tak ada masalah. Kad ada. No. Satu perkara lagi kamu tak tahu tentang kad kredit ni. Kamu tak tahu. Sebenarnya kita boleh guna kad kredit ni bukan saja untuk kita swipe beli apa-apa benda. Tapi kita boleh guna kad kredit kalau kita bawa masuk dalam ATM, kita boleh bawa keluar dalam bentuk duit. Kamu tahu tak itu? Kad kredit ni, macam mana aku tak faham. maksudnya kad kredit ni juga adalah kad debit. Maksudnya kita bawa kad kredit kan, bawa pergi ke mesin ATM, kita cucuk, kita tekan nilai duit yang kita nak. Asalkan nilai duit tu bawah daripada limit yang dibagilah. Kalau limit 12,000, kita tekan contoh nak bawa keluar 4,000 kan. Dia boleh keluar juga. Faham tidak? Tak semestinya kita nak beli barang kita pakai. Kita nak bawa keluar duit cash pun boleh. Jadi orang yang itu bahaya tu. Jadi ideanya orang yang nak mencuri, dia nak pau kita, dia pun tahu kad kredit boleh bawa keluar duit. Boleh faham tak? Boleh. Kalau kita ada 8 kad kredit macam cikgu itu dulu ni.
Mampus. Dia suruh buat ulang 88 tu sekali. Lagi mampus pak. Jadi tak adanya cerita kelebihan ni. Semua cerita keburukan. Okey, jadi tak apa, kita rehat sat ah. Azan. Okey. Azan tu. Ya. Okey. Okey, rehat sat 5 minit minum air dulu. Panggilan untuk solat tu. Ya benar. Okey, semua orang boleh kembali menyambungkan cerita-cerita dunia ini. Okey ya.
Okey, tak perlu bawa tunai yang banyak ah. Suatu hari dunia mungkin tak perlu bawa tunai walaupun sikit pun. Maksudnya sepenuhnya semua dah pakai kad kredit. Itu depa punya idea ah. Sebenarnya adanya satu idea untuk nak buat cashless. Maksudnya tak ada lagi print cetak duit, tak ada lagi Semua pembelian adalah secara online. Duit maya, virtual money. Tu yang depa buat apa? Bitcoin ke? Bitcoin. Depa nak gantikan ni tunai. Jadi tapi ramai orang tak maulah. Sebab ada dia punya bahaya dia. Dia boleh kawal pergerakan manusia. Jadi bahaya. Ni ada banyak cerita lah ni. Terutamanya cerita di akhir zaman ni. Ada kaitan ni semua ni. Dia nak kawal manusia dengan kawal duit manusia tu. Kelebihan lagi, kaedah pembayaran yang mudah dan cekap. Okey, kalau nak bayar ni memang laju je mereka nak. Kita kepada mereka nak laju. Mereka pada kita lambat-lambat tak apa. Okey. Tapi depa bagi kita hutang pun laju juga kan. Jadi apa beza kad kredit dengan loan? Kalau loan kita kena isi borang berjela-jela, berlambak-lambak. Kena pergi kaunter dia, kena sembangan dia, kena tunjuk bukti tu inilah apa benda. Bil elektrik lah, apa ni, alamat rumah lah, apa semua. Jadi kena minta tanda tangan apa, majikan apa semua. Tu payah. Tapi kalau kad kredit ni tak payah. Kalau nak hutang, pergi cucuk je kad tu atau pergi swipe je kad tu. Tak payah siapa-siapa tanda tangan terus dapat. Okey. Sebab depa nak kita cepat berhutang. Jadi depa nak, lalunya depa kena mudahkan kita lah untuk berhutang. Depa tak maulah kalau depa susahkan kita untuk berhutang. Dah sekali kita pun dah cemui, kita pun tak ready lah nak hutang. Selamat tinggal, bye bye. Depa tak mau. Itu pasal depa mudahkan hutang, kita mendapat hutang dengan tak soal banyak-banyak. Depa bagi kad kredit. Kemudian kemudahan membeli barangan dan perkhidmatan atas talian. Jadi macam mana kita nak beli satu benda, kedai yang duduk beratus batu jauhnya. Jadi macam mana kita nak hantar duit atas tu kat dia. Jadi kalau adanya duit secara kad kredit tu, kita boleh hantar nilai kad kredit tu sebahagian ikut nilai yang dijualnya itu. Pakai kad kredit je. Jadi itu pasal kita boleh kemudahan untuk beli secara atas talian. Kalau kita tak ada ni, kita ada cash. Cash kita boleh guna. Kita guna cash untuk kita masukkan balik dekat mesin tu. Okay, bawa masuk dalam akaun kita. Daripada akaun kita lah kita baru boleh buat pembelian online. Jadi itulah dia. Sebenarnya dulu hanya kad kredit sahaja diterima untuk pembelian online. Tapi lo ni kad debit pun, kalau kau faham kad debit ni bukan kad kredit. Kad debit ni yang kita punya sendirilah. Simpanan kita, akaun gaji kita. Juga boleh digunakan untuk membeli barangan online. Boleh faham tidak? Macam kamu sendirilah. Kamu boleh miliki kad kan? Boleh buat kad, buka akaun dekat mana-mana bank, dapat bayar RM10 kot, dapat kad. Jadi kad tu boleh kamu isilah nilai dalam kad tu. Jadi bolehlah buat pembelian online. Jadi tak perlu tunggu kerja, tak perlu tunggu gaji.
Lebih baik pakai, maksudnya kita beli apa online pakai kad debit, maksudnya dia akan ambil daripada gaji kita. Maksudnya kita berhutang dengan diri kita. Kan lagi bagus. Kan? Jadi setiap bulan kita kena bayar pada diri kita sajalah. Jadi kita bos. Kita yang berhutang, kita juga yang pemiutang. Jadi kita yang tentukan nak bayar balik kepada diri kita bila. Okey, bunga tak dikenakan. Bunga, akar, pokok, dahan, ranting tak dikenakan. Sebab kita sendiri. Lebih baik berhutang dengan diri sendiri daripada berhutang dengan orang lain. Kekurangan kad kredit, berbelanja lebih daripada sepatutnya. Okey, keburukan lah sebenarnya. Keburukan berbelanja lebih daripada sepatutnya. Okay. Swipe tu tengok, wah, ada baki lagi 10,000. Sebab limit 12,000 kan. 2,000 dah guna. Jadi swipe lagi, wah, ada baki 8,000. Swipe lagi, wah, ada baki 7,000. Swipe lagi, ada baki 5,000. Wah, last kali baki RM2. Maknanya dah hutang hampir 12,000. Tu bahaya. Dan memang betul, rupanya orang yang selama ini memegang kad kredit, majoriti boleh kata majoriti dah bankrupt sebab pegang kad kredit ni. Berbelanja tak ingat dunia dan kubur. Silap, berbelanja bukan tak ingat dunia sebenarnya. Pasal ingat dunia tu berbelanja. Berbelanja tak ingat akhirat. Betul. Berbelanja tak ingat kubur. Bila dah berhutang, kan, siapa yang akan kejar? Macam-macam ejen nak kejarnya. Kan? Okey, tukar nama elok sikit lah ejen. Padahal siapa? Ejen-ejen alung lah kan. Sama je. Tempat sebut alung nampak tak sedap. Jadi tukar sikit bagi nampak rasmi sikit, formality sikit. Tukar pada ejen. Okey. Pada sama je lah. Ejen tarik kereta, ejen tarik rumah, apa-apa lah boleh tarik ya. Jadi apa nama? Bila dah terdesak, takut orang datang tarik macam tu, tarik macam ni, ugut macam tu, ugut macam ni. Last kali apa? Last kali mendesak untuk tinggalkan agama. Kan? Bagaimana? Terdesak untuk pi panjat bumbung rumah orang untuk pecah rumah. Dapatkan apa-apa barang harta jual supaya nak tampung balik. Boleh nampak tak dia punya berkaitan tu? Memang sampai jauh berkaitan-berkaitan ni. Sampai ada yang bercerai rumah tangga pun ada. Sebab berhutang. Tak tahu nak dapat mana dah kewangan. Bercerai-berai habis. Tu bahaya. Sesetengah kedai tidak menerima pembayaran melalui kad kredit. Betul lah. Mananya nak nenek yang jual kerepek pisang nak terimanya kad kredit. Jual beli pula RM2 nak bayar pakai kad kredit. Mana maunya makcik tu. Okey Atau makcik tu ada simpan mesin dia tu. Sekali makcik tu bawa keluar kat bawah mesin. Mesin tu. Allah, makcik ni pun. Aduh. Lepas tu bijak tu. Bijak kan? Itulah. Ui, bijak lah makcik. Itu dipanggil makcik akhir zaman. Makcik akhir zaman. Makcik akhir zaman. Ingatkan ada orang muda akhir zaman je. Rupanya ada juga orang tua akhir zaman. Memang sama je. Okey itulah dia. Tapi kelakar memang kelakar. Tapi betul itu. Kelakar itu yang duk berlaku hari-hari. Lo ni jangan terkejut. Tak lagi adanya tengah kita berhenti traffic light. Lepas tu ada orang ketuk tingkap. Rupanya minta sedekah.
kita cakap tak ada cash. Kan? Lepas tu dia bawa keluar mesin mesin kad kredit tu. Oh, ini sama juga ni, peminta apa? Peminta sedekah akhir zaman kita panggil. Zaman. Tak tahulah akhir zaman ni semuanya canggih-canggih. Aduh. Okey. Akan tetapi bukan semua individu layak untuk memiliki kad kredit. Okey, hanya VIP saja ni. Artis-artis saja. Terdapat beberapa syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang pemohon. Yang pertama, muka mesti Korea. Tak ada. Yang pertama, Dia macam muka mesti Korea, mampus. Okey, yang pertama 21 tahun. cikgu muka Korea tu. Itu pasal cikgu dapat 8. 8 ni. 8 kad kredit. Ambil Korea sangat. Ni Korea Last kali daripada Korea jadi koyak. Kan? Buat kata apa? Maharaja lawak. Ini kan Korea ni, koyak. Okey, nak Korea sangat, ambil koyak habis. Koyak habis duit poket semua. Syarat dia 21 tahun ke atas. Kamu jangan duk pi bank dah, minta nak buat kad kredit. Okey. Kalau muka Korea boleh kot, try out. Sebab kamu bukan 21, kamu terbalikkan ni. Satu duduk depan 12 tahun. Jadi tak boleh. Kena 21 tahun. Sebab apa dia perkira ni 21 tahun? Sebab dia perkira kalau bawah atas 21 tahun pun habis, hancur kad kredit Lanyak betul-betul pakainya. Kalau bawah 21, apatah lagi. Gitulah kononnya. Tapi cikgu tak setuju tu. Sebenarnya umur 21 tahun lah tahu pengurusan kad kredit yang betul. Sebab budak-budak tak erti pegang duit banyak-banyak. Hak yang dewasa ni dan tua ni yang bahaya ni, pegang umur 21 tahun lebih ni adalah yang duk apa? Yang duk perhabis sebenarnya. Duk joli sana sini Nafsu besar, jadi belanjawan pun besar Boleh faham tidak? Kalau cikgu ada duit banyak, cikgu nak minta siapa simpan, cikgu takkan suruh simpan kat orang dewasa ni, bahaya. Baik suruh budak-budak simpan Buat orang dewasa, dia joli sakan bahaya. Jadi cikgu ingat kad kredit patut buat bagi pada berumur 21 tahun ke bawah lebih baik. Ikut. Kita kalau contoh kita banyak pakai kad kredit kan. Lepas tu kalau kita tak layak, kita kena apa? Kena blacklist. Blacklist. Dan dia akan, sebelum blacklist dia panggil dulu, dia hantar surat mai rumah, suruh pi selesaikan tunggakan. Kalau tak selesaikan, dia hantar lagi surat untuk warning untuk bawa ke mahkamah. Waktu kita tak selesai lagi, tak betul, ini memang begitu. Cikgu pernah dapat surat tu. Surat suruh pergi ke mahkamah. Cikgu pernah sampai kat rumah. Terkejut semua orang. Kata cikgu ni bankrupt ke, pokai ke apa benda. Bila cek balik, rupanya kamu tahu cikgu berhutang berapa? Kad kredit yang tak akhir tu. Cikgu berhutang sebanyak RM50. RM50. Rupanya seingat cikgu mana ada lagi dah hutang cikgu tak bayar. Rupa-rupanya kamu tahu mana mai RM50 tu. Mai daripada cas kad kredit tahunan. Masa tu ada cas. Siapa pakai kad kredit setiap tahun kena bayar RM50. Guna atau tak guna kena bayar. Jadi depa yang duk cas, depa yang panggil cikgu ke mahkamah pula. Itu pasal cikgu tak tahu pasal benda tu. Jadi depa pun, lepas tu cikgu pun pi sebenarnya dulu ni cikgu dah cuba pi bank depa untuk hapuskan kad kredit tu lah.
Tapi kalau kamu nak tahu, sebenarnya depa akan buat style passing baton tau. Passing baton. Kamu faham apa maksud dia? Macam mana? Dia berkata, oh ini you silap counter, you kena pergi sana counter. Jadi kita pun tunggu pula 20 barisan ke belakang. Sampai pula counter tu cakap, oh bukan you salah, ini kena pergi counter belah sana punya. Jadi alamak, kita pun pergi belah sana. Lepas tu sampai dah counter ketiga, dia cakap, you mau buat apa ni? Mau ini terminate ni. Oh ini terminate ni tak boleh, oh ini hari ni dia apa itu online tak buka. Kamu faham maksudnya? Pass baton. Kenapa? Banyak thing. Maksudnya mereka sukarkan kita untuk apa? Tertutup. Tak ditutup. Depa nak kita teruskan juga miliki kad tu. Supaya depa boleh charge kita tiap-tiap tahun. RM50. Tak pakai kena juga charge. Itu yang pakat-pakat membantu kawan-kawan mereka untuk saling sukarkan kita. Itu yang cikgu kena tu. Cikgu, last kali habis. Kamu tahu last kali depa cakap apa? Apa? Manager bank tu sendiri cakap. Cikgu cakap dengan manager dia tu. Manager tu cakap, ni saya pun tak boleh buat apa. You kena pergi sana center. Center punya bank dekat KL sana. Wah. Banyak cantik. Aduh. Tak mau bagi tutup. Tak mau bagi tutup. Biar betul cikgu cakap. Last kali cikgu tutup, kamu tahu macam mana cikgu tutup? Cikgu dapat satu idea. Masa tu. Berikutnya cikgu dapat idea. Cikgu tutup dengan cikgu telefon center. Cikgu telefon center kata, center tu suruh pi juga kat bank, suruh pi potong kad tu. Maknanya dia pun main apa passing baton minggu tu. Roaming. Tu kamu tahu. Tu cikgu biar cikgu cerita dunia dewasa sebenarnya. Semua kuat merapu je. Lepas tu kamu tahu last kali Allah bagi ilham dalam mimpi. Dalam mimpi Allah bagi. Macam mana cikgu nak buat? Kata cikgu macam mana? Cikgu laporkan kad kredit tu sebagai dicuri. Depa ada satu sistem melindungi pelanggan. Kalau kad kredit dicuri, kena telefon segera. Depa akan tutup segera. Depa akan matikan segera kad kredit tu supaya tak boleh diswipe oleh orang yang mencuri tu. Jadi bijak tak? Nanti dia buat tutup, tak boleh pakai lah. Tak boleh pakai. Maknanya cikgu terminate macam tu lah. Dah tak mau terminate sangat. Nampak? Kamu boleh guna idea ni. Bijak cikgu, bijak. Allah bagi bijak. Allah. Okey. Cikgu cerita semua ni sebab cikgu tahu satu hari memang kamu akan ulangi balik cycle perjalanan hidup cikgu. Semua orang sama je. Tu cikgu cerita bongkarkan siap-siap penipuan dewasa ni. Jaga-jaga. Yang cikgu, lepas tu kalau tak bayar jadi apa? Akan ni lah. Kalau depa akan panggil pergi mahkamah lah. Kalau kita tak pi juga, jadi depa akan hantar polis lah. Depa akan lapor. Depa hantar polis mai rumah. Tarik pi mahkamah. Begitulah. Panggil polis tu. Ni kena blacklist saja je. Tak ada blacklist saja. Depa bank nak tuntut sangat-sangat balik duit depa walaupun 10 sen. Kalau depa blacklist saja, kita kan cikgu ada 8 kad kredit kan. Cikgu kelak semua. Banyak-banyak terus. Ya betul. Tapi tak sempat dah. Bila sekali blacklist, semua hak lain terganggu juga. Semua hak lain, bank daripada bank lain punya kad kredit pun pihak ANM ni apa ni? BNM akan Bank Negara Malaysia akan sekat habis semua kad kredit kita. Maksudnya idea kamu tu tak sempat nak buat. Tak sempat. Bila dah keluar arahan blacklist, memang habis kad kredit, kad debit,
segala kebolehan apa perjalanan semua disekat. Tak boleh. Dekat terus. Kad terus. Nak bayar minyak pakai kad kredit pun tak boleh. Tersadai gitu je. Balik jalan kaki gitu je. Pergi naik kereta, balik jalan kaki. Naik kasut lah. Naik kasut. Tak kisah. Jalan kaki maksudnya. Tu. Itulah dia. Saja biar cerita habis semua. Jadi janganlah berhutang. Janganlah buat apa loan dan jangan miliki kad kredit. Senang. Dah. Apa lagi? Elakkan berhutang lah. Elakkan berhutang. Cikgu tak tahu. Mungkin suatu masa nanti kamu hadapi satu situasi yang mendesak. Jadi kamu tak ada apa? Tak ada pilihan lah kan? Jadi mungkin memaksa kamu terpaksa pinjam jugalah daripada bank atau kad kredit ni. Tak apalah. Buatlah tak apalah. Cumanya kamu kena bijak atasi dia balik lah kan? Bayar pada tempohnya. Dan jangan guna lagi dah lepas tu. Maksudnya biar saja hutang yang terdesak tu saja yang ada. Segera hapuskan balik hutang tu. Okey, 21 tahun ke atas berpendapatan minimum 24,000. 24,000 minimum. Cuba kamu bagi sebulan berapa? 24 bagi 12 bulan. Maksudnya kena ada 2,000 sekurang-kurangnya. Baru boleh layak pakai kad kredit. Kalau gaji bawah 2,000, contohnya gaji cuma 1,300 je, operator kilang. Memang mereka tak bagilah kad kredit. Okey, mereka pun dah kira risiko untuk mereka. Setahun dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh pihak bank. Perlu mempunyai penyata slip gaji atau dokumen sokongan. Oh ya, slip gaji perlu. Okey, slip gaji perlu bagi pada mereka lah. Untuk mereka tengok kita punya bukti. Betul tak gaji kita lebih pada 2,000. Macam tu baru mereka sahkan. Dokumen sokongan ni macam salinan IC, bil elektrik contohlah. Bil elektrik tu sebab mereka nak tahu bukti kita menetap betul di tempat tu. Supaya nanti kita tak mampu bayar, mereka boleh cari senang. Itulah dia. Pengguna kad kredit perlu mematuhi tanggungjawab sebagai seorang pengguna kad kredit apabila menandatangani borang permohonan kad kredit. Wajibnya adalah wajibnya sebelum kamu memiliki kad kredit, macam-macam borang mereka suruh tanda tangan ni. Nampak? Macam cikgu kena dulu gitu 8 kad kredit, 8 borang lah. Jadi okey pastikan baca betul-betul. Takut nanti dia selitkan faedah dikenakan 500%. Sudah mampus. Jadi kena baca. Menandatangani kad kredit sebaik sahaja diterima. Simpan kad kredit di dalam dompet supaya mudah sedar sekiranya hilang. Okey, tidak memberikan butir-butir kad kredit kepada orang yang tidak dikenali. Jadi maknanya kalau hilang, terjatuh ke apa kan, kamu perasan kata, kad kredit pergi mana hilang? Kamu sebenarnya kena apa? Kena telefon center segera, suruh dia hentikan. Suruh dia block lah. Kata hilang. Sebab kan dekat tu ada nombor apa? Nombor kad dan di belakangnya kan nombor PIN. Jadi siapa-siapa yang menjumpai kad kredit, dia boleh segera apa? Dia boleh segera menggunakannya. Dia pergi online katakan. Dia boleh key in apa? PIN kat belakang tu dan dia boleh beli semua, dia tarik keluar semua nilai. Dia beli, dia post. Kalau contoh dia ni kan, dia tak sedap kredit hilang, betul orang tu dah pakai dah. Lepas tu baru dah sedap baru telefon. Lepas tu duit dah guna dah, so dia kena bayar enggak ke? Kena bayar.
Oh, dia kena bayar agak lah. Kena bayar agak lah. Oh, siapa kena bayar kat siapa? Maksudnya? Maksudnya orang yang kad hilang tu. Orang yang kad hilang, okey. Dia Orang kena lain. bayar dekat bank juga ke? Dia kena bayar kat bank juga. Ya, betul. Dia kena bayar Oh. kat bank. Walaupun orang lain yang guna kan. Sebab tu pihak bank nak kita ada tulis kat kad tu, tak silap cikgu. Segera hubungi bukan kad tu. Dia ada bagi tahu dekat sampul pada kad tu lah waktu datang. Segera hubungi bank, pihak center bank untuk segera matikan kad jika sekiranya hilang atau dicuri. Gitulah. Jadi benda yang dah dicuri tu kita yang menanggungnya. Bukan bank menanggung, kita yang kena tanggung. Sebab bank kira itu salah diri sendiri, tak alert, tak jaga betul-betul. Betul. Tu bahaya. Tidak memberikan butir-butir kad kredit kepada orang yang tidak dikenali. Hafal nombor PIN dan tidak mencatat nombor PIN di belakang kad. Okey, nombor PIN ni bukan nombor PIN hak 3 digit tu, bukan nombor CVC. Nombor PIN ni ada lagi, nombor PIN ni macam nombor nombor PIN 6 digit lah, yang macam kad debit punya. Jadi waktu kita dapat kad kredit, kita boleh pergi pasang nombor PIN. Nombor PIN kad ATM. Jadi maksudnya kita boleh guna kad kredit untuk bawa keluar duit. Itu lah. Jadi hafal lah nombor PIN tu. Jangan catat di mana-mana lah. Sebab ramai orang dia catat, cikgu tak tahu sebab apa dia catat nombor PIN di dalam. Dia catat dalam satu kertas. Kad kecil tu kemudian dia sumbat kad kecil tu masuk dalam dia punya beg duit kan. Bila beg duit hilang, sekali ikut hilang kad tu dan juga nombor PIN tu lah kan. Dia orang lain bila ambil beg dia, dapat kad dan dapat PIN sekali ya. Dia pitak sekali ya. Jadi jangan. Keempat, semak urus niaga dalam penyata kad kredit yang diterima pada hujung bulan. Setiap bulan bank akan hantar. Bank dengan sangat rajin, sangat gembiranya menghantar penyata kad kredit. Nak bagi tahu kita kena bayar berapa dah pakai, apa jenis barang kita beli, kedai tu kedai kat mana, semua dia bagi tahu. Okey, setakat ni okey? Ada soalan? Tak ada. Apakah yang anda faham? Tak ada. Okey. Apakah yang anda faham tentang kesan pembayaran minimum dan pembayaran lewat bagi penggunaan kad kredit? Pemilik kad kredit akan menerima satu penyata kewangan untuk kad kredit setiap bulan. Dalam penyata tersebut, terdapat butiran seperti kad kredit, tarikh penyata, jumlah terkini, jumlah bayaran minimum, jenis charge dan sebagainya. Pemilik kad seharusnya membayar jumlah terkini atau hutang kad kredit dengan segera supaya tidak dikenakan sebarang caj kewangan. Tetapi bank memberi kelonggaran dengan membenarkan pengguna membayar dalam suatu tempoh tertentu yang dikenali sebagai tempoh tanpa faedah. Biasanya tempoh ini adalah selama 20 hari mulai daripada tarikh penyata. Jadi biasanya 20 hari ni daripada tarikh pembelian lah. Kamu beli katakan pada hari 1 hari bulan. Pastikan kamu bayar balik dalam 20 hari. Contohlah. Sebelum lebih pada 20 hari, 21 hari dan ke atas, kena cas lah. Kena cas minima. Cas minima. Okay. Jadi dulu cikgu buat trik macam ni lah. Pasal cikgu fikir nak kumpulkan mata kredit tu. Okay, jadi cikgu pun nak beli nak beli kicap je pun pakai kad kredit sebab punya nak kumpulkan mata ganjaran tu, trade points. Dan hari sekali cikgu faham nak kumpulkan trade points tu sangatlah meletihkan. Kita kena spend berapa puluh ribu sebelum dapat hanya satu beg kecil je. Jadi sejak tu cikgu dah tak peduli dah. Dan cikgu dah tak mau pakai lagi dah.
mati dulu sebelum dapat apa? Tukarkan mata kredit pada hadiah. Biasanya tempoh ini adalah selama 20 hari, okey. Untuk menikmati keistimewaan ini, setiap bulan pemilik kad harus menjelaskan semua jumlah baki akhir penyata kad kredit ataupun membuat bayaran minimum dalam tempoh tanpa faedah. Bayaran minimum biasanya adalah 5% daripada jumlah baki akhir penyata kad kredit atau minimum RM50. Oh, banyak RM50 ni. Tiap-tiap bulan dapat RM50 kalau kamu tiap-tiap bulan tak bayar. Nanti bahaya, jaga. 5% ni banyak ni, 5%. Okey. Banyak. Maknanya bagaikan kita pula bagi keuntungan ASB kat mereka. Hampir dah sama 5% ni. Okey. Jika masih terdapat baki daripada jumlah terkini selepas tamat tempoh tanpa faedah, caj kewangan atau faedah akan dikenakan ke atas baki tersebut dalam kadar harian. Okey. Kebanyakan bank mengenakan kadar faedah tahunan di antara 15% hingga 18%. Uish, banyak kot ni 15 ke 18. Cubalah kira kalau RM100 berapa kena bayar kat dia. Tambahan itu, jika tiada sebarang bayaran dibuat dalam tempoh tanpa faedah, maka caj bayaran lewat minimum RM10 atau 1% daripada jumlah baki belum jelas pada tarikh penyata bulan seterusnya akan dikenakan. Okey. RM10 minima boleh jadi lebih ni. RM20, RM30 ikut nilai baki yang kita kena bayar. Contoh 16, Encik Ahmad menerima penyata kad kredit untuk bulan Januari 2019 dari Bank Sentosa. Okey. Penyata menunjukkan Encik Ahmad mempunyai jumlah terkini baki tertunggak RM5,200. Oh, ini bukan Encik Ahmad, cikgu fizik tu bukan. Orang lain RM5,200. Anggap bahawa Encik Ahmad tidak menggunakan kad kredit dalam bulan Februari. Berapakah bayaran minimum yang harus dibayar oleh Ahmad? Okey. Bayaran minimum mana ni 5% tadi? Ni bayaran minimum 5% daripada jumlah baki akhir. Jumlah baki akhir atau terkini RM5,200. Okey, ambil 5% daripada RM5,200 ni. Itulah nilai yang kena bayar kat buta-buta je bayar kat bank RM260 campur dengan RM5,200. Kena serah balik pada bank. Okey. Itulah dia. Jumlah ini melebihi RM50. Jadi bayaran minimum yang harus dibayar oleh Encik Ahmad ialah RM260. Okey. Sebab apa? Melebihi RM50. RM50. Okey. Maknanya idenya lagi besar nilai kita berhutang tu. Lagilah ia melebihi paras tertentu sebelum dikenakan cas yang lain pula. Jumlah ini okey. B, jika Encik Ahmad hanya membuat bayaran minimum untuk bulan Januari dan tarikh penyata ialah 15 hari daripada tarikh tamat tempoh tanpa faedah. Apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Baki belum dijelaskan. RM5,200 tolak yang dah bayar sekali tu RM260 sama dengan RM4,940. Tempoh dikenakan cas kewangan 15 hari. 15 bahagi 365 hari setahun. Faedah yang dikenakan
faedah. Okey, faedahnya ialah 18%. 15 ke 18%. 15 ke 18. Apa ni? Ni faedah yang dikenakan bukan. Silap. 18 bahagi 100 ni, 18 datang mana? 18 bahagi 100. Darab dengan 15 bagi 365 hari. Dapat RM36.54. Kemudian jumlah terkini baki tertunggak dalam bulan Februari 4940 tambah RM36.54 adalah ini. Okey. Itu cara nak cari baki pada bulan berikutnya. Okey. C. Jika Encik Ahmad terlupa membuat sebarang pembayaran untuk bulan Januari, apakah baki dalam penyata bulan Februari untuk Encik Ahmad? Mesti dah bertambah ni. Baki belum dijelaskan ini. Tempoh dikenakan cas kewangan 15 hari setiap kali bahagi 365 hari, berapa bilangan kita ada. Faedah yang dikenakan 5,200 darab semua persen ni. Kemudian darab sama dengan RM38.47. Charge bayar lewat 1/100 darab hasil gabungan kedua-dua ini. Faedah yang dikenakan dapat RM52.38. Jumlah terkini ialah ini. Okey, hutang yang masih, baki yang masih. Jika Encik Ahmad lupa nak bayar bulan Januari, pada Februari akan timbul nilai ini pada slip hutang. Yang mana sepatutnya nilai ni kan, sepatutnya nilai ni tertera pada slip kita kena bayar ni. Tapi pasal Encik Ahmad dia terlepas 1 bulan tu, kamu tengok beza dia 4976.54 dengan 5290. Beza 1 bulan pun dah boleh bawa beza yang banyak. Tu baru 5,000 kita pinjam. Kalau pinjam sampai 500,000 tu, tak tahu. Tu cerita loan lah, bukan kad kredit. Kad kredit biasa paling tinggi 20,000 kot. Bayangkan kita pinjam 20,000. Jadi 5,000 ada dalam 300. Kalau 20,000 5 darab 4 20. Darab 4 juga 300 darab 4 1,200. 1,200. Makan kenyang pihak bank. Okey. Okey, tak apa. Jauh lagi ni. Okey, sampai sini saja boleh Nanti kita sambung lagi lah. Boleh cikgu. Okey. Okey, sementara tu tulis nama. Macam biasa tulis nama aku. Ya. Tulis nama kat in call message.